Semua dah sampai di sini, dah berjam-jam tunggu. Beg semua berselimpah di sini. Lepas tu lepas berjam-jam baru diberikan bilik. Semua mandi beramai-ramai. Lusu, tengok toilet. Adakah patut toilet macam ini orang nak dikuarantinkan? Kita bukan ada hoodies ke apa? Dan saya haraplah mereka yang berkedudukan tinggi itu sepatutnya lebih bertamadun daripada orang lain. Berikanlah kerjasama kepada petugas-petugas frontliner sini. Kedudukan yang tinggi tidak menjamin mereka terselamat daripada COVID-19. Okey, itu dia tadi kita tengok rakaman, orang kata klip-klip video yang tengah tular sekarang ni dalam minggu ini. Jadi hari ni kita nak membincangkanlah mengenai apa sebenarnya yang tular tu dalam M-Star Live Plus episod ke-8. Macam biasa, saya Karami Hashim bersama dengan kawan-kawan kita. Siapa lagi? Saya kenalkan seorang-seorang lah. Si cantik manis yang bakal bergelar isteri orang. Kita ada Ikin. Wow, cantik hari ni. Of course, hari ni cantik. Masih bersemangat Masih lagi walaupun hari ni adalah hari pertama fasa ketiga, tapi kita tetap kena bersemangat. Kita ada Jangan bagi cakap banyak sangat lah, rimas lah. Ya ke? Tak, sebenarnya aku rindu kat dia tau. Lama gila tak jumpa. Kita ada kecil. Perkenalkan diri sendiri ke? Hai, saya Pak Ikram. Thank you kerana join live M-Star kita hari ni. Rambut lain macam sikit, minyak rambut habis. Dia tak jadi Andi Bernadi. Tak, kita tahulah PKP. Jadi rambut kedai rambut tak buka. Tapi cuba smart sikit, cantik sikit. Smart lah. Hari-hari kat live IG orang cakap elok. Oh ya ke? Alah-alah K-pop lah ni. Kita kembali pada seterusnya Lady Gaga. Assalamualaikum. Saya Izzat Khalizan. Kita nasyid sikit nak caras UNIC. Wah. So korang macam mana nampaknya PKP ni? Semua ceria-ceria je ni? Sama je lah soalan tiap minggu. Macam ni je lah. Macam tu je lah nak buat macam mana lagi kan? Kan sedih kan, kata apa pula kan? Yang dah ada bini mungkinlah orang kata dalam keadaan bahagia. Bahagia Alhamdulillah. Yang bujang-bujang ni Macam kita ni, kita bahagia bercakap dengan dinding lah kan, cakap dengan dinding, orang kata duduk dalam bilik air menyanyi. Yang bujang tu nangis. tengoklah FB M-Star Live ni barulah terubat kesunyian. Gitu. Macam kita ni selalu bujang-bujang kan asyik tengok Facebook, IG. 2-3 hari ni heboh cerita. Kita pasal apa? Kayangan aku pun tak tahu apa Apa tu? kayangan. Kayangan ke? Mungkin Ikin lebih tahu sebab perempuan ni bab kayangan dia tengok. Apa kluster kayangan? Kluster kayangan Yang minggu turun ni. dari langit kot. Yes, kita dihebohkan kecoh lah pasal kluster baru, iaitu kluster kayangan. Yang katanya kluster kayangan ni adalah bukan semua, dia ada segelintir golongan daripada yang bawa balik pada overseas. So, diorang kan kena karantin kan. So, kerajaan bagi tempat, a few tempat untuk diorang karantin 14 hari kan selepas daripada overseas. But, segelintir daripada diorang ni adalah perangai yang macam tu lah kita. Dia kluster tu sebab dia dah kena COVID ke bukan? Bukan. Belum. Kluster ni. Yang balik dari luar negara, start 3 Mac hari tu memang wajib dikuarantin selama 14 hari. Ni langkah yang kerajaan kita perkenalkan lah. Jadi 14 hari tu sampai je KLIA, dia check kalau siapa ada simptom, direct ke hospital. Siapa tak ada simptom akan letak di pusat kuarantin ataupun di hotel lah. Jadi sewaktu di pusat kuarantin lah berlaku beberapa insiden yang gempar katanya. Dia orang ni, kluster kayangan ni yang pada overseas ni, dia orang buat apa overseas? Bercuti ke student Ada yang pergi melancong sebab hari tu masa mula-mula sebelum PKP ni kan tiket agak murah. Melancong saja. Jadi mereka pergi melancong. Tapi ada juga yang memang pergi atas urusan yang penting lah. Ada juga yang doktor yang balik bertugas pun ada juga. Okey, tapi Cik aware tak pasal kluster kayangan ni sebenarnya? aware. Kita memang hari-hari tengok laman sosial. Tapi saya ada satu soalan. Yang mostly yang kluster kayangan yang dikatakan ni, mereka ni balik daripada melancong, bercuti ataupun memang jenis dah lama duduk overseas? Oh, dia ada dua kategori. Bukan dua kategori. I mean, dia ada kategori yang memang melancong dan ada juga kategori yang diorang memang pelajar yang dibawa pulang pun ada juga. Dan ada yang macam terpaksa pergi kerja. Kebetulan dia pergi kerja waktu tu, dia ada tugasan dekat luar negara. But masa dia nak balik tu, waktu tu PKP dah bermula. Tapi yang mostly bersikap kayangan tu yang mana satu? Yang bercuti lah. Oh lah, seminggu 2 je tinggal Malaysia. Bukan semua orang Malaysia yang balik ke Malaysia itu adalah kluster kayangan. Bukan. Dia orang tertentu sahaja. Dia mungkin dalam 10 orang tu ada 2-3 orang lah yang perangai yang geram Dia dah. konsep dia ibaratnya kerana nila setitik rosak susu sebelah. Gitu. Pandai juga kau kan. Macam tu lah. Pandai berfalsafah pula. Berpantun pun boleh. Berpantun. Bangga sikit je.
Tak apa, kita Tak boleh. simpan Dia untuk kat sini hujung-hujung. tak boleh. Tapi kan agak-agak macam orang kluster-kluster kayangan ni kan, apa yang dia orang selalu perhebohkan cerita dekat Facebook supaya viral ni, dia mengadu tentang lokasi kuarantin antara contohnya Itu kan. contoh yang tadi kita nampak Aha. yang beautiful first yang kita sebelum live tadi tu kan, yang dia tunjuk yang dia komplain pasal tempat tandas. Dom dia macam tu kan. Tandas Pusat Kongsi, kotor tandas lah, kongsi pasal kan. kotor Tak nak lah. gitu. Aku tengok okey je. Kan? Zaman sekolah dulu pun kita pun berkeladak juga Ya, kan. betul. Tapi padahal muka siapa suruh pergi overseas waktu time orang dah PKP ni. Emosi pula. Emosi, sorry lah. Itu macam sakit hati sikit. Oh, mungkinlah sebab tu lah macam netizen pun mengamuk Macam Ikin lah dia punya perasaan tu kan. Marah. Bayangkan frontliner kita macam mana nak kena hadap Ya. perangai-perangai macam ni kan. Macam Kenapa dia ni nak layanan grade A ke? Mungkin kita panggil Diva AA lah Triple A lah, triple A. Triple A. Nak grade A kopi ori tak boleh Tak boleh. Okey lah, apa-apa pun orang kata banyak gila komen. Kalau anda ada komen, boleh komen dekat Facebook kita, M-Star Online. Yes. Dekat situ korang boleh komen lah apa yang korang nak cakap, nanti kita orang baca kat sini. Yes, nanti saya bacakan komen-komen betul. korang tu. Penting share. Macam Share. macam Ikin sendiri mungkin ada yang frontliner yang buat luahan mengenai Itulah isu Ikan ni. ada perasan juga a few ada M-Star sendiri pun ada buat a few artikel berkenaan dengan frontliner mengadu dengan sikap segelintir kluster kayangan ni yang katanya sampai ada yang maki hamun ya. Ya ke? Bahasa Astaghfirullahalazim. kasar. Menggunakan bahasa kasar. Kalau Ha. tengok ni, apa orang kata Facebook, Twitter, Instagram, macam frontliner ni pun dia sama je macam kita suka nak share apa cerita dekat dia punya laman sosial kan. So dia orang buat macam nukilan lah sedih. Ada yang doktor, nurse, ada juga pegawai APM yang bertugas di hotel tu awam. pun berhadapan dengan benda-benda tak macam ni patutlah juga. sampai kau nak buat macam tu kan dekat frontliner kan, sebab kita pun Macam tahu. orang tu dah penat. Betul. Nak melayan lagi kerana korang yang demand yang korang nak macam layan 5 star, hotel 5 star. Kau pergi je duduk kat hotel 5 star. Saya nak tengok satu gambar yang ada macam signboard. Tak tahulah signboard hospital ke atau apa. Dia siap ada tulis katil ni tak nak makan tu. Yo. Katil ni nak saya nasi ada lebih. nampak. Tak Katil ni tak nak apa. tak nak makan yang pedas. Wow. Tak nak benda tu- daging lah. lebihkan tak makan sayur. pedas. Suka hati kau lah. Masak sendiri. Tapi benda-benda tu betul ke bukan tak ada rekaan. Tak pastilah. Tak ada, kadang kan masyarakat Twitter kan kita macam Masyarakat Twitter kita ni kreatif. Bagus kita. kreatif tak tahu mana-mana. Mungkin tu dia orang pergi team building ke, di post pula sekarang. Yelah, orang kata memerlukan kepastian. Tapi kalau tengok yang doktor, nurse post tu, mostly memang betul lah. Sebab kita pun ada try hubungi juga a few untuk berkongsi Kita dah ada cerita. confirmation lah pasal benda tu. Bila saat team viral sendiri pun ada buat story pasal Kluster kluster kayangan ni kan. Sebenarnya itulah susahlah nak cakap pasal kluster kayangan ni, semuanya terpulang pada diri orang tu sendiri kan. Kan kita bagi makan burger mengeluh pula. Kata burger je ke? Burger je. Konsep dia bersyukur je. Cuba bersyukur. Tapi burger ni sedap lah. Sedap burger ni. Saya Saya dah tengok terasa dari dah tadi makan je dah lah. tadi. Kejap lagi aku ambil dulu burger ni. Lapar kan? Okey, macam Ikin sendiri tengok bab kluster kayangan ni lah kan. Sebenarnya mereka ini apa yang dia orang kurangnya sebenarnya? Kurang kasih sayang mungkin. Mungkin orang perlukan kasih sayang terlebih. Tak cukup, bukan terlebih. So dia memerlukan kasih sayang tu, so dia tu yang meminta dengan ada tu nak itu, nak ini, nak tu, nak ini. Ikin banyak kasih sayang kan yang nak diluahkan kan. Terlebih Boleh lah lagi. share. Lebih tak apa, kita cerita kejap lagi. Ijat, Apa dia? tak siapa yang mula-mula wujudkan kluster kayangan ni? Tiba-tiba ada istilah ni, aku tak pernah dengar sebelum ni. Kita pun tak pasti, tapi rasanya antara first case yang viral tu ada seorang perempuan lah yang baru balik luar negara dan dia macam buat ni pula hotel tour, dia macam buat review bilik dia macam ni. So bila timbulnya viral gambar tu, orang buat perbandingan pula yang kata ada pusat tahanan yang ni duduk di hotel. Jadi timbul isu antara dua darjat. Yang ni duduk hotel, yang ni duduk pusat kuarantin yang macam dom macam tu. Dari situlah bermula kluster kayangan. Lepas tu timbul pula permintaan-permintaan luar jangka di pusat kuarantin dan di hotel tu sendiri. Lepas tu timbullah pula orang buat perbandingan antara kluster tabligh dengan kluster kayangan ni. Betul. Doktor sendirilah Yang dia lebih luahkan bersyukur lah. dia luahkan perasaan dia cakap, ya Allah rindunya kluster tabligh yang senang nak diuruskan, dengar cakap setiap hari diorang dengar azan, setiap hari macam Mengaji. senang lah walaupun penat dah kerja semua, baik bila berhadapan dengan kluster tabligh ni diorang rasa senang je. Tapi nak berhadapan dengan kluster kayangan ni, Lebih susah. Sedangkan nak selamatkan nyawa dia orang sendiri kan? Tak itulah. bersyukur. Okey, Baik, kan? kita cut sikit, kita nak baca komen daripada Facebook Live. Kalau apa pandai yang saya kecil. boleh Tak boleh suruh. baca kan. Amboi. Okey, Terus kecil. komen daripada Mehmet, kluster kayangan hebat sangat ke?
anda rasa. Mungkin anda boleh komen kalau anda rasa hebat. Entahlah. Dan juga daripada Muhammad Arif Dolah, kurang kasih sayang tu, Kek Wat pula mereka tu. Okey. So, adakah betul kurang kasih sayang? Macam-macam perangai lah. Lagipun Sebab ialah banyak kurang lah kot, bukan kurang kasih sayang je. Mungkin sebab diorang dah biasa dapat layanan VIP. Tak, masalahnya pergi overseas seminggu 2 je. Berangan kan? Itu juga berangan. berangan. Yes, Itu orang panggilnya kayangan tu. Itu yang kalau bagi seminggu 2, kalau bagi sehari 2. tak mungkin dia orang nak tempat tu cantik weh, 14 hari weh, kau boleh gila tau duduk dalam bilik yang orang kata, apa ni, bilik ke ni? Tapi Ni tak store ada. ke? Tapi tak fully adalah. sponsored, kau cuba bersyukur. Bersyukur je Tak lah. adalah teruk sangat. Tempatnya okey je. Kita antara yang terbaik Tak, sebab dunia. ada yang tunjuk bilik hotel yang cantik, siap pakai baju apa tu yang dalam hotel tu. Tapi Kalau kita sebenarnya- cakap tu. Bathrobe. Benda tu bathrobe salah ke, aku tak tahu faham lah. sebenarnya. Kalau ikutkan kerajaan hanya peruntukkan untuk sehari RM50. RM150 termasuk makan dengan semua sekali lah keperluan. But kalau rasa-rasa nak mewah, rasa-rasa nak duduk hotel mewah, kau bayarlah sendiri lebihan RM150 tu. Tapi benda tu jadi salah faham sebenarnya. Orang tak tahulah. Orang tak tahu. Tu yang orang buat perbezaan tu. Yang individu yang post tu pula mungkin dia tak jelaskan dengan betul. So orang jadi Assume benda tu. confused lah benda tu. Itu Jadi- satu hal juga kan. Jadi benda tu orang kata pada diri orang tu sendirilah kan. Izzat, Apa dia? tiba-tiba kita dapat wahyu macam tu dah. Tahu tak yang pasal pelajar balik daripada India tu? Pelajar Pelajar India, sorry. Yang Bawa balik pada Alah yang bawa balik tu. dari overseas tu. Cuba cerita Oh, sikit. yang kuarantin yang dah sembuh. Alah Izzat ni cuba. Kenapa lupa ni? Cuba ingat balik Izzat, ingat balik. Mana ni yang Johor Bahru tu ke? Yang Ijaz. Alah yang kat Johor tu. Aku tak nak cerita. Aku Nanti nak kita Izzat try cerita. imbas balik sekejap lagi. Ni buat video tu lah yang tadi tu. Hari ni mungkin Ijaz lambat sikit nak masuk. Okey, tak apa, biar dia ingat dulu. Apa kata netizen pula dalam isu ni? Weh, macam-macam. Banyak. Macam-macam. Kita pun Memang dah kira kau macam bahan. netizen dah ni. Emo sangat Yang ni. panas, yang hot, hangin, semua ada lah orang cakap. Sampai kan kadang-kadang ada yang buat macam troll-troll punya poster kan, kalau kita boleh tengok sendiri. Macam Kita idea nampak macam-macam. Itulah. Macam-macam. Ini pun daripada, kalau ikut kepada poster ni daripada kementerian, saya pun tak pasti kementerian tu. Tapi COVID-19 tengok dia ada tidak menyebut mengenal mengenai darjat. kayangan. Kayangan tu macam satu perkataan Itu yang dia baik kan? dikatakan diva AA macam kau sekolah tak? Kata kan nak jadi. SPM lepas ke tak? Nampaknya isu kayangan ni dah macam satu bahan jenaka pula. Untuk nak memeli golongan-golongan ni. Kita tengok tu lagi. Sampai ada yang buat kartun lah semua kan. Banyak pula masa dia orang buat ni. Kreatif betul cakap warga-warga net kita ni memang sangat Kreatif dan juga menghiburkan. Cuba Bersyukur dengan apa yang anda ada, jangan asyik nak mengeluh dan minta benda yang bukan-bukan. Jangan perasan kau kluster dari kayangan. Kau bukannya Baca sikit, aku tak nampak. ibu peri. Ibu peri. Kan aku panggil ibu peri tu. Tak apa, jari kita call. Ibu peri. Okey, kita boleh baca sikit, mungkin ada beberapa komen baru. Komen cuba baca. daripada Cio. Adakah sebab tiket penerbangan murah tempoh hari, mereka berbondong-bondong ada yang membeli dan berhibur di luar Itu negara? tak pasti. Selalu Ikin selalu rebut tiket free. Yes. Sebab Tiket free dan murah. Dia suka melancong. Tapi sekarang kita mengikut saranan kerajaan which is kita dah tahu PKP ni kan, kita tahu keadaan situasi kita punya negara, COVID ni berbahaya. So walaupun ada tiket murah, no. Okey, sejujurnya lah. Kalau katakanlah sebelum PKP, Ikin ada beli tiket ke Korea. Ikin nak pergi ke tak? Sanggup kebazirkan duit bagi burn macam tu. Cakap pasal siapa tu? Tak, aku cakap dia. Pasal Korea Ikin tempat kan? Dia. Sebab aku tahu Ikin setiap bulan kejap Korea, kejap Thailand. Tapi dia pergi Asian je lah. Sebab macam Europe mungkin tak mampu lagi. Tak, Tapi kesian kan? ikutkan producer kita pasal pergi Korea honeymoon tau. Oh, ya ke? Sial. Tapi dia kejap lagi lah Ikin. Kita boleh tanya dia. Kalau Tanya Ikin, dia. kalau Ikin pergi tak? Mak- Tengok ini antara contoh-contohnya. Kemungkinan besar dia akan pergi. Nak macam bagi jawapan Mungkin dia rasa lah, dia sorry akan lah. terselamat, tak kena jangkitan. So why not pergi? Apa kita korbankan duit? Okey, saya nak baca satu lagi komen. Komen ni menarik sikit. Komen daripada Jun Listiani Admodisastro. Susah sebut nama dia. Okey. aku tengok. Orang yang dah biasa travel ke luar negara tak ada berperangai macam ni. Ini orang yang baru merasa jejak luar negara berlagak hebat. Padahal naik airlines bajet, duduk hostel kat luar negara tu. So, ada kebenarannya sebenarnya. Orang yang baru-baru nak cop buku merah orang kata. Tak baik cakap macam tu. Tak, ini kebenaran.
Mungkinlah segelintir lah kot. Segelintir, tak semua. Tak boleh pukul rata. Ikin poncok merah banyak, jakun juga aku tengok. Excited you all. Baru dapat ada rezeki lebih. Why not kan? Tapi kalau habis PKP ni, antara negara yang nak pergi dulu, negara mana? Mungkin dah rancang lah sepanjang PKP ni kan tak ada kerja. Mungkin duk Kita macam sebenarnya nak pergi Menggelamun. Bali. Lepas tu, Tapi takut. tak apalah, tak payah pergi. Tak payah pergi. Kang nanti kau kena kecam. Dia orang kata kluster kayangan pula. Kita dah duduk cakap sini. Cakap sini. Kita tengok lagi apa yang netizen ni cakap. Biasalah netizen ni kalau bab bercakap. Okey, ni saya baca sikit. Ini baru betul-betul kategori kluster kayangan. Ya, you all. Kau dah sakit, dah lumpuh, naik wheelchair, lepas tu baik-baik duduk UK, kau kata nak balik Malaysia. Lepas tu kau tak bagi kerjasama, anything happen, kau susahkan diri, kau paling ke baling. Paling terus kau susahkan orang sekeliling yang terpaksa tolong kau. Saya susah tu terpotong. Yes, itulah contohnya. Dia senang je, bagi kerjasama. Kan bukan susah pun. Okey, ini ada lagi satu dia cakap tweet. apa pula? Rasa macam tak adil kan petugas KKM berpanas bagai pakai PPE, taruh nyawa everyday, kerja rawat orang, tidur tak cukup, makan tak sempat. Mai pula orang dari luar negara balik Malaysia komplain tempat kuarantin macam penjara. Dapat duduk Hilton siap makan. Bilalah dunia ni nak adil? Dunia tak pernah adil. Itu kata-kata orang kat Twitter. Kat Twitter ada, dekat Facebook ada. Mungkin kalau macam Instagram pun dekat Instagram, dekat YouTube banyak cerita-cerita ni. Mungkin kalau macam kecil boleh tengok komen-komen Ada tak dekat komen-komen lagi Facebook yang mungkin menarik? ada orang yang komen mereka ni jujur sebenarnya. Okey, betul. Komen daripada Fauzah Ibrahim. Tapi ada je doktor yang bekerja di luar negara dan pulang ke Malaysia untuk khidmat dengan negara pada waktu kritikal. Itu kita tolak tepi lah. Kita bercerita tentang kluster kayangan ni. Ini tak apa. Ini membantu, bukannya nak menambah beban. Kita bercakap pasal yang nak menambah beban tu sebab sebelum diperkenalkan kuarantin wajib hari tu, diorang yang balik dari luar negara, mereka dinasihatkan sahaja supaya kuarantin, tapi ada yang ambil ambil ringan Ambil benda ni. Ketegang. Dia 2 hari kuarantin, lepas tu dia pergi kerja balik, dia Sebab dia keluar okey sebab dia kot. rasa dia okey, tak ada simptom. Sebab sebenarnya dia orang tak tahu penyakit ni ada yang ada simptom, Ada yang tak ada simptom. simptom. Yes, Itu yang exactly. bahaya tu sebenarnya. Tapi itulah masalahnya kita rasa kayangan ni kan tak bersyukur orang. Kita kalau ikutkan kat Malaysia ni sebenarnya negara kita dah orang ramai puji kita punya kerajaan kita sebab bagi Fasiliti terbaik untuk yang baru balik cara dari negara orang tu. kuarantin. Tengoklah tempat, sediakan tempat. Kenapa pandang saya macam tu? Saya cakap Tak, sebab aku banyak macam teruja sebab tak pernah sangka Ikin boleh bercakap sebegini tau. Aku macam, what? Kau dah berubah ke satu tahap yang lain. Alhamdulillah, M-Star Plus hari ni Yes, membuka membuat- minda Ikin. Kedengaran Seronok ada akademik. increment. Seronok ada increment. Kita kan dapat ikut. Macam amazing korang kalau duduk rumah macam kecil ni kadang-kadang mandi malas kan? Pakai ni. Mana tahu aku malas mandi, kau mandikan aku ke? Kau lepas mandi kau spray. Okey, Apa benda tu? Apa benda tu? Kita ada bubble gum X. Betul? Betul. Dan hadiah ni body mix ni kita nak bagi kepada penonton dekat Facebook. Macam ni. Tak salah aku tengok kat YouTube kan buat macam ni. Oh. Okay, hello guys. Hari ni kita nak cuba Buat makeup tutorial. spray sikit kan. So warna Murah je. Berapa je harga tu? RM39 je. Cuba tengok sikit. So kita nak bagi cuma ke? Tak, dia sesuai untuk semua jenis kulit tau. Tak Okey. kisah. Tak untuk kluster apa boleh? Kayangan? Sama-sama jenis kluster boleh sembuh. Cutting kau dah. Kluster Semua sesuai. pemalas, kluster semua boleh. Sambil-sambil tu korang komen nakkan bendalah ni. Sebab kita akan bagi kepada mereka yang bertuah. Bau dia macam bau Sekejap cair lagi lah. Kita akan pilih random lah. Cair. Siapa-siapa yang Perfume cair. Bagi producer bau, sumpah tipu. Kenapa producer kena bau? Producer selalu bau cair. Bau dia macam bau editor kita orang. Producer kita senyum-senyum je kat situ. Okeylah, korang boleh terus komen lah. Kan? Komen Yes, lagi. komen. pasal Komen, kluster yes. kayangan ni. Macam banyak sebenarnya cerita kita nak cerita. Tapi kita nak tengok dulu kompilasi Menteri Kanan Keselamatan. Datuk Seri Ismail Sabri. Kita tengok. COVID-19 tidak kenal dari kayangan ataupun daripada bumi. Walaupun kaya-raya pun akan tidak terkecuali daripada dijangkiti oleh COVID-19. Ada di kalangan rakyat kita yang enggan bekerjasama dengan pihak Kementerian Kesihatan. Misalnya yang berlaku di pusat kuarantin. Tindakan tegas akan diambil kepada mereka iaitu di bawah
Seksyen 186 Kanun Keseksaan kerana menghalang tugas penjawat awam. Menghalang tugas penjawat awam bukan saja menghalang tugas pegawai-pegawai polis, tetapi juga kepada sesiapa saja penjawat awam yang terlibat di dalam operasi kita untuk menghalang rantaian COVID-19 ini, termasuk jururawat, doktor dan sebagainya. Ingin saya maklumkan bahawa di bawah Seksyen 186 Kanun Keseksaan, kesalahan mereka boleh dihukum penjara maksimum 2 tahun dan denda sehingga RM10,000 atau kedua-duanya sekali. Dengar tu, tak kisahlah anda ni kluster kayangan ataupun kluster daripada bumi, tak kisah kau atas ke bawah, layanannya tetap sama. Yes. Okey, dan untuk pengetahuan anda sebentar awal pagi hari ni kita ada buat few question dekat community Facebook, YouTube kita, dan kita ada ajukan soalan yang berbunyi hukuman untuk kluster kayangan yang enggan bekerjasama. Apa hukuman yang selayaknya diberikan pada mereka? Dan 83% mengundi penjara maksimum 2 tahun, denda RM10,000. Wow. Dan kedua 15% perintah khidmat masyarakat. So korang rasa mana yang Kau adil? nak yang mana? Khidmat masyarakat. Denda je lah. Kita pun sekarang tengah tak ada duit sangat. Khidmat masyarakat. Boleh membantu lagi? Membantu menjana ekonomi. Kita kena saman dia orang. Tapi Bayar penjara pun duit sama bagus dengan juga. khidmat masyarakat. Khidmat masyarakat tu macam tak berapa berkesan. Okey, itu Ada komen lagi yang ke? mereka pilih. Oh, Tapi ada ada netizen ada pilih? komen yang Okey, netizen cuba baca, lontarkan aku nak sendiri. dengar apa netizen Money cakap. is not their problem. They just lack of humanity. Apa tu yang kau cakap tu? Macam tak berapa nak dia ni. Ada subtitle boleh? Maksudnya dia kalau denda RM20,000 sekalipun dia tak kisah sebab dia memang kaya, banyak duit. Yes. Duit Mereka tak ada dia sifat lah, kemanusiaan, Jadi kemanusiaan. mungkin kena Dia macam- suruh buat benda lain lah. Masuk penjara macam tu ke, je. khidmat komuniti ke, untuk Yes. mengajar dia sikit. Okey, ada lagi. Jangan bagi muka mereka tak tiada keistimewaan pun. Buang masa je melayan kerana mereka ini. So penjara dan denda sahaja. Nak selesakan, duduk dalam penjara. Borak dalam tu. Lagi pun sekarang ni dah tambah pusat latihan Pusat latihan penjara untuk Sebenarnya Menteri Kanan Keselamatan kita, Datuk Ismail Sabri, baru je umumkan hari ni pukul 2:30 petang tadi. Sebab sebelum ni buat hukuman kompaun 1,000, orang tak dengar. Makin ramai keluar. Jadi kerajaan kata dah tak nak bertegas untuk fasa ketiga yang start hari ni lah. Mereka, kerajaan umumkan ada 13 akademi penjara ditukar jadi penjara lah untuk siapa yang ingkar memang Penjara. terus didakwa di mahkamah dan masuk penjara. Why? Sumbat lah tu. Dan Sesa akademi kena penjara ni dia sama dengan SOP penjara biasa. Maksudnya makanan pun sama dengan penjara yang penjara betul-betul lah. Tak ada kata macam di pusat kuarantin ke apa. Baguslah bagi diorang ada kesedaran sikit. Orang dah cakap jangan buat. So nanti kita tengoklah siapa yang pertama akan masuk dulu. Yeah. Mungkin boleh interview dia, testimoni di penjara yang ingkar arahan PKP kongsi ni. pengalaman ni. Benda tu simple je kan, tapi buat Tapi kan tenda bila cakap susah pasal dia. penjara tu kan, tiba-tiba aku teringat yang video semalam aku tengok. Ada yang Video macam apa dia anak tu? orang asli tu kan. Yang anak-anak orang asli yang polis marah tu. Oh. Kesian Tak pakai budak tu. slipper. Kalau budak-budak macam tu kena masuk tak? Tak adalah kot nasihat suruh balik rumah. Dia kesian tapi rasa macam comel lah orang semua. Macam dia cute kan? pujuk. Macam Pujuk geram polis tu tengok. tak nak ni kan. Kan abang polis tu pun siap beli semua kentang Kan? goreng yang dijual. Tapi yang peliknya, dia jual kentang satu RM1, abang tu beli 5. Tapi 5 jadi RM5.50. Dia sempat up Mana dia dapat 50 sen? Dia cakap RM1. Charge COD kot kat tepi jalan tu. Masalah dalam keadaan tu dia bagi okey satu RM5, RM5.50. Aku dapat Mana dapat Ya. 50 sen Itu pasal. sempat dia buat marketing. Charge tersembunyi lah kot. Tapi harus dapat beri pujian lah kepada COD lah, abang kau boleh polis tahu tu. COD. Kita pun beli pun ada COD bayaran kan. Dia jalan kaki jauh. Dia kiranya dia menyambut Sial. baiklah langkah kerajaan suruh COD tak payah pergi beli kat kedai. Yes, Boleh tapi- COD tapi ramai sangat ni sekeliling. Ya tu. Tapi kalau korang nak tahu Yang sebenarnya menjual seorang kan. Sebenarnya adik-adik itu dah dapat kasut dah sebenarnya. Dah ada orang beli jual. Yes. Saya ada few rakan Facebook, rakan di Oh, Facebook. I see. Antaranya Mac Malaya, rakan di Facebook saya. Dia adalah orang yang pertama saya rasa yang concern cari siapa ada supplier kasut yang di Johor untuk berikan. And then dah jumpa pun orang yang memang dah ada stok kasut untuk disumbangkan kepada Tak adik-adik. lagi pun sebenarnya kata komen lah dekat situ. Dia orang tu ada je kasut selipar tapi budak-budak mana nak pakai Alah, kan. kita zaman-zaman dulu pun Seronok tak pakai selipar.
Kita dulu pun dalam longkang aku masuk suspender. Patutlah. Pernah pakai Tak ada. Siapa sangka dari longkang kini ke pentas and style. Calon. Calon. Top 5 dah tak boleh undi dah. Okey, kita nak teruskan mengenai kluster ke pasal hukuman-hukuman ni. Hukuman Lagi. Pasal hukuman. Nak saya bacakan lagi ke? Oh, ada komen. Komen kat YouTube ada banyak ni. Okey. Bacalah. Kejap saya pilih yang sedap sikit dibaca. Cadangan lain, duit semua kluster disalurkan 50% kepada setiap warga negara sepanjang PKP. Boleh tambah dalam pelan rangsangan ekonomi. Suka duit abang ni. Dia memang suka duit. Okey. Ini lagi, saya cadangkan sesiapa yang langgar PKP dan menghina frontliner dihukum compound sebat 6 kali. Tak bayar compound sebat tambah lagi 2 kali. Nak kena sebat juga ke? Ini cadangan. Terus teringat dekat ni, negara India. Sebab rakyat dia yang degil tu. Geram tengok. Kalau setuju ke kalau sebat-sebat ni? Why not? Kalau dah degil, Sanggup? kita tak degil. Boleh je lah. Kita So tak kita degil, tak apa kisah tak sebab kita kisah. tak degil. Ya, Ikut yang saya degil mana-mana tu. lah kan. Itulah kita pun nak cerita pasal pesakit. Yang kluster Pesakit. kayangan ni. So Ijat, mungkin Ijat boleh kongsikan kenapa Ijat bakal ngot muka Ijat. Kau bila share je ijat. Kita tahulah ijat kitab kita. Yes. Tapi sebab bila benda ni kan kita macam lebih tahu pada hiburan. Macam Ijat kan buat viral, news. So lebih pada dia. So kita mungkin boleh tanya kat Ijat tentang pesakit kluster kayangan ni. Ada tak pernah telefon ke atau interview ke atau buat story pasal? Sebenarnya ada a few jugalah dekat M-Star pasal apa kata pesakit ni, dan mereka kongsikan sebenarnya pun yang negatif ada segelintir je sebenarnya, tapi benda tu jadi besar sebab orang viralkan. Yang positif ni orang macam tak kisah sangat. Sebenarnya diorang share benda tu bagus je sebenarnya, tempat yang disediakan. Diorang pun bersyukur seadanya. Diorang kata kalau diorang terperangkap di luar negara dan tak boleh balik, mungkin keadaan lagi teruk. Kalau tengok dekat Jepun pun diorang bina dengan kotak buat sekeliling dekat Itu lapangan dekat terbang airport je. kena tunggu 24 jam kan. Dekat Malaysia tak ada macam tu. Dari KLIA terus orang escort bawa pergi ke hotel. Ya, beg Kalau dia ada angkat. simptom, Ya. terus pergi ke hospital. Maksudnya memang nak pulih lah, nak bagi pulih orang dari luar negara tu. Kita Senang tak kata fasiliti kita kelas A. gitu Itu saja. Tapi itulah masih ada lagi rasa macam tak puas hati, rasa macam kita Macam kurang senang lah. Sebenarnya frontliner kita ni tahap kayangan, bukan je kluster kayangan yang berperangai. Frontliner kita yang kelas kayangan. Ijat, yang sakit-sakit kluster yang kayangan ni dia orang ni daripada mana? Macam mana boleh kena? Mungkin Izzat boleh share dengan penonton-penonton kita. Sebenarnya banyak juga diviralkan. Contohnya orang tu balik dari luar negara. So bila Bercuti. di test positif, mereka akan tularkan dia punya nombor penerbangan tu lah untuk cari siapa yang ada sekali dalam penerbangan tu. So siapa yang naik sekali diminta hadir ke mana-mana nilah hospital untuk buat test. Saringan. So maksudnya tak semestinya melancong juga. Student pun ramai sebab proses bawa balik student ada dari India, dari Mesir, dari Indonesia pun ramai yang dah dibawa balik ke Malaysia. Yang dalam proses nak bawa balik pun masih ramai lagi. Tapi mencemar tak nama dia orang? Dialah dia orang datang balik ke sini, orang kata dengan niat nak balik ke Pulang negara ke tanah sendiri air. lah. Tapi tiba-tiba orang cop dia, engkau lah ni punca kluster kayangan. Sebab tu kita punya Menteri Kanan Keselamatan kita nasihatkan seboleh-bolehnya duduk je dekat negara tu dulu kalau student, sebab biasanya student dia dah ada tempat tinggal dia sendiri. Kalau melancong ni lainlah kita sewa hotel Betul. kan. Sedangkan student kita pun ramai yang terperangkap kat hostel tak boleh balik. Sama je situasi dia. Sebab tu digalakkan untuk duduk di sana. Tapi yang balik tu macam tu lah. Jadi senang cerita bersyukur je lah apa yang diberikan. Orang dah bagi pulang balik Malaysia semula ni kira okey lah. Ya, betul. Daripada orang suruh tunggu kau kat sana, tak siapa bagi makan nak. tapi dia cerita-cerita tu dia tak ada menangis ke Jad? Macam sebab sangat hati dia ke? Macam tergamaknya orang buat kat aku macam ni. Tak ada dia cerita? Tak ada lagi lah setakat ni yang menangis tu. Jadi kebanyakan daripada dia orang ni memang bersyukur lah orang cakap. Sebenarnya Dengan ramai je bantuan. yang bersyukur, tapi orang kita kalau macam cakap benda baik orang tak kisah sangat. Tapi Betul. bila yang 1-2 ni je yang buat perangai, yang tu je viral yang duk sebut-sebut sampai hari ni. Kiranya Itulah. tak ramai pun sebenarnya yang buat perangai dalam kluster balik luar negara tu, sebab mostly yang student diorang pun orang yang educated. Tak adalah tergamak sangat nak mengata frontliner. Tapi yelah bila dah sampai kena bandingkan dengan kluster tabligh, tabligh lagi baik lah. Kluster kayangan ni over berangan. So macam mana agaknya kan perasaan dia orang tu mesti macam
Ialah sebab dua kluster ni dia dalam kelompok yang besar, satu tabligh hari tu, ni tiba-tiba luar negara. Jadi doktor frontliner ni pun dapat merasai macam mana Perbezaan. bezanya orang tu. Contohnya yang macam tabligh, dia orang dalam ward dia orang okey je, dia orang mengaji. Bila doktor datang, dia orang tanya doktor dah makan ke? Lepas tu dia orang doakan keselamatan doktor. Beratur-beratur. kesembuhan. Humanity itulah humanity dalam Diorang jiwa tu. Dengar kata. Dah alang Ijat cakap pasal doktor tu, ada call tak tadi? Ada call kan? Kita ada call doktor. Oh, kita ada Doktor, call. siapa namanya? Dr. Hafsah ni sebenarnya dah 9 tahun berkhidmat di UK. Dia pakar kulit lah dan baru balik ke Malaysia dalam seminggu lepas. So sekarang ni dia pun tengah di kuarantin di Subang. Okey, mungkin kita boleh berbual lah dengan Boleh, dia tengok, boleh. Kita tengok dulu apa kata doktor mengenai isu ini. Silakan. Saya ada baca tapi setakat ni dalam kumpulan saya tak adalah nampak macam tu. Setakat ni semua lancar, semua orang pun very cooperative. Bagi saya lah, yang pentingnya kita jangan bagi label pada sesiapa. Ini bukan masanya untuk kita melabel orang kan. Tapi dalam masa yang sama saya setuju memang sepatutnya tak kira lah individu mana, kluster mana-mana pun bagilah kerjasama pada kerajaan dan KKM untuk buat kerja mereka. Saya rasa isunya ialah mereka tak faham tujuan langkah-langkah ni dilakukan, program ni dilakukan. Doktor, macam doktor sendiri sekarang ni sedang dikuarantin. Bagaimana jika doktor sendiri yang bertugas sebagai frontliner untuk berhadapan dengan COVID-19 dan terpaksa berhadapan dengan orang kata kluster kayangan? Okey, agak mencabarlah. Biasalah, pesakit memang macam-macam ragamnya kan. Kalau orang bisnes pun macam-macam ragam customer dia kan. Kalau pesakit pun sama macam tu. Jadi yang pentingnya bagi saya ialah untuk mendapat kerjasama, kita kena terangkan kenapa perkara ni dilakukan, dan dari cluster overseas sendiri pun kena fahamlah mengapa dan kadang-kadang kita pun susah nak faham semua benda kan, tapi ini semua dilakukan untuk kebaikan bersama. Memahami dan toleransi lah. Mungkin dengan keadaan okeylah balik daripada overseas, mungkin cuaca lebih panas, semua orang pun, petugas kesihatan pun penat, semua orang pun rasa macam cranky kan. Tapi kalau masing-masing toleransi, bagi kerjasama, memudahkan urusan masing-masing, rasanya tak ada masalah. Tapi bagi saya tak semua, apa yang saya boleh kata, at least dari kumpulan saya lah, saya tak dapat masalah. Alhamdulillah, dari segi pengurusan pun sangat baik, dan mereka pun they keep reminding us about the rules and everything. Nasihat saya, patuhilah arahan perintah kawalan pergerakan. Ini sangat penting supaya wabak tak menular. Fikir yang positif. Yes, lah. aku Fikir setuju positif yang saja. kerjasama, Yes, toleransi. Itu antara benda yang paling Apa penting. yang penting? Siapa yang bagi kerjasama tu harus diberi pujian lah. Tak, bukan yang lama pastinya. pun 14 hari. Yelah, Ya, tapi betul. kalau tengok tempat doktor video call, lawa kan dia punya hotel. Selesa kot. Tak, sebenarnya Apa lagi tak siapa bersyukur? Izzat? Doktor tu mungkin Izzat boleh share dengan Nama penuhnya adalah Dr. Hafsah Sazali. Dia merupakan pakar dermatologi lah, pakar kulit di United Kingdom. Wow. Dan dia 9 tahun berkhidmat di sana, bukan calon-calon doktor ni. Boleh lah buat kulit Dan, ni nanti. kita dah minta dah special price dengan doktor. Oh, dia boleh buat kulit semua muka. Dan sebenarnya doktor ni dah lama berfikir Nak untuk buat hidung ke tu? untuk orang kata apa? Carrier break, dia nak Kulit balik bukan Malaysia. plastik. Oh, buat hidung tak boleh? Tak. Kulit. Itu Itu pembedahan plastik. rekonstruktif, pembedahan plastik. Kulit ni nak tegang kan? Dalam muka. Oh, tegang. Ini contohnya kluster kayangan. Bersyukurlah apa ada. Tapi dia balik Malaysia sebab apa je? Carrier break. Okay. Sebenarnya dah lama dah dia ambil keputusan ni, cuma baru dalam seminggu lepas dia balik, kebetulan tengah PKP, jadi dia pun termasuk sekali dalam kumpulan yang wajib di kuarantin telah selama 14 hari. Dan doktor ni pun ada berkongsi dekat dia punya Facebook, dia kata kluster kayangan bagi saya, frontliner nak bantu kita, janganlah cerewet, tapi tak perlu label seluruh kumpulan. Ini tak betul. membantu. Yes, Betul. setengah Kata. sahaja. Betul, setuju. Tak, Macam janganlah doktor ni kita pun, label dia tak semua. minta bukan-bukan, jadi dia bukan kluster kayangan. Tak. Tak. Dan Apa tu? tengok, maknanya kluster kayangan tu bukannya orang-orang yang biasa, ada juga orang yang berpendidikan. Betul. Ada juga pelbagai kaum lah kat situ. Jadi bila ada orang isukan benda ni, dia menyentuh semua orang lah yang kat dalam tu, betul tak? Yelah, macam contoh kita 4 orang ni. satu Mungkin yang team. kluster kayangan Ikin seorang. Yes, tapi yang tiga yang kena. Kita yang jenis Terpalit lah. Tak, kita balik sama-sama. padahal Ikin je seorang, sepatutnya dia jadi hamun. Ya, betul. Layak lah. Tetapi tak pasal Izzat yang jenis tak tinggal mengaji pun kena hamun sekali. Yelah tu. Mungkin boleh baca satu surah. Tak apa, kita simpan di penghujung. Apa-apa kita sebenarnya nak cakap pasal kluster ni,
kerjasama lah yang paling Yes. penting. Okey, jom kalau kita berkesempatan kita baca satu komen di Facebook. Boleh ke tak? Kecil kan dia selalu akan potong kalau Mimin cakap untuk komen. Boleh. Sebab tak best. Sebab tak best kita potong. Bagi. Okey, so Walaupun dah cute, boleh. ini komen daripada Didi Andromeda. Sedarlah negara-negara lain semua self quarantine. Baik positif or PUI. Kena self quarantine je. Yang kita ni sampai je Malaysia dah disambut, diberi peluang dan medium under strict protokol supaya family dan orang terdekat tak boleh jangkit kalau kita ni positif. Bersyukurlah woi. Ini komen daripada Didi Andromeda. Yes. Bersyukurlah woi. Tak, kau tengok kat Vietnam, dia orang kuarantin dekat dalam mengkuang punya apa tu? Ya. Macam pondok-pondok. Ni kita dah bagi macam tempat yang lengkap, ada katil yang empuk, Wifi toilet, pun ada. Wifi, makan lagi. Toilet pun Makan bersih. pagi, tengah hari, malam. 6 kali, 6 katanya. kali. So, apa lagi nak? Apa lagi yang kurangnya di situ? Betul. Just satu je, kerjasama je. Itu je yang perlu. Korang tak perlu buat apa-apa pun. Orang kata ibaratnya hanya untuk 14 hari saja. Tak lama pun 14 hari tu. Tahu, Ibu main Peri Facebook, marah pun tahu. Ibu Peri? Mana siapa Ibu Peri? Ibu Seperti aku Peri. pernah dengar Ibu Peri. Hari-hari tersohor. Pari-pari Yang sohor. dekat Indonesia tu. Iya Ya. dah. Yang popular tu. Iya. Oh, kamu ada Dia call kan dia? daripada kayangan. Ada Itulah kayangan yang sebenar. Iya, itu kayangan dari sebenar. Itulah dewinya. Itulah Wah, dewinya. aku juga lagi terkejut ni dengar ada call Ibu Peri. Iya, ada dong. Bisa lihat enggak? Eksklusif hanya untuk M-Star. Ini dia. Mana satunya dia? Pasti cantik ya orangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semuanya para rakyat Malaysia? Dan semoga kalian semuanya sehat-sehat dan sehat walafiat para penduduk bumi, sahabat kayangan aku yang ada di Malaysia. Aku Mimi Pri Rapunzel punya nasihat buat kalian semuanya, harus patuh kepada arahan raja dan peraturan kerajaan. Aku berpesan buat kalian semuanya, turuti pemerintah kerajaan kalian dan jangan sampai kita keluar rumah agar tidak terjangkit virus corona. Yuk mari kita contohkan kepada manusia bumi, para sahabat kayangan aku yang di Malaysia, agar kita terselamat dari virus corona. Semoga kalian semuanya sehat walafiat. Ikin, ini ke Ibu Perinya dari kayangan? Iya. Kalau begini aku enggak mau ke kayangan dong. Duduk kat bumi je lah. Enggak mau. Biarlah aku duduk di kuartus buruk pun tak apa. Tak baiklah. Boleh rela di bumi dari Aku kayangan. terkejut. Aku dah naik kayangan, aku turun balik. Sampai separuh nampak lambai terhempas jatuh. Bang ni okay goodbye. Tapi dia popular katanya ya. Ya, popular di Indonesia. 1.2 juta pengikut. Dia Itu eksklusif tahu untuk kita. Oh, ya? Yes, Oh. eksklusif untuk M-Star. Oh, dia cerita pasal Siapa yang pergi kayangan ni? Adalah kita hantar. Reporter kita pergi kayangan. Boleh balang kita ke kayangan. Yes. Tapi bila Tapi tengok dia pakai tudung ni tiba mungkin dah insaf. Oh, Karakter lah. karakter insaf. Nak cakap seruan insaf takut. pula kejap lagi netizen kecam. In karakter. Bagus Ibu Peri ni ya. Sebab kalau tak dia seksi. So mungkin untuk M-Star dia tahu kita punya netizen. Viewer, yes. So dia bertudung lah lebih mudah. Terima kasih Ibu Peri. Terima Bu kasih Peri, ya. Mimi Peri. Sorry. Peri. Mimi Peri. Thank you. Tapi Mimi. kan lepas PKP ni aku tengok macam banyak gila orang yang ada idea-idea kreatif kan. Betul. Yang buat macam ni, buat macam tu. Yang artis tak pernah ada TikTok, tiba-tiba ada TikTok. Kan? Harry Potter pun ada TikTok sekarang. Oh, reporter pun ada TikTok dah juga. Sekarang ni? Tak, macam I memang dah ada lama dah. Semenjak TikTok baru rasmi hari ni, esok aku dah download. Kan? Cuma follower je. Mungkin dah tak boleh naik. bagi tahu akaun. Tak payah, dia orang tahu sendiri. Wah, awak ada follower sendiri. Tapi dalam suka-suka tu sebenarnya kita ada jugalah cerita-cerita yang orang kata sedih, yang boleh menyebabkan air mata kita berguguran jatuh. Ayat aku. Okey tak? Siapa tu Karami? Tak, kita semalam nampak tentang seniwati kita, pelakon kita, Wan Maimunah. Nak cakap sedih lah. Tak apalah saya sambung. Terus, Wan Maimunah seperti yang tular semalam di laman sosial, kalau korang ada tengok video
pelakon veteran kita Wan Maimunah yang cakap sebab tak dapat tahan air mata apabila menerima sumbangan. Kalau korang tengok video tu, peluk roti orang kata. Tapi yang tak bestnya, ramai pula yang kata macam sakit ke Wan Maimunah ni, tak sihat ke. Dia sebenarnya beliau merasa sangat terharu apabila ada anak-anaknya dalam industri seni yang masih ingatkan dirinya walaupun duduk jauh di Rawang. Itulah dia orang kata sampai dia terharu dapat roti Gardenia kan susah dapat. Bersyukur, kan? itu konsepnya bersyukur. Konsep bersyukur. Bersyukur. Walaupun sekadar roti tapi walaupun kita anggaplah roti berapa sen je sangat kan, tapi benda tu nak dapat Gardenia. ya betul, benda tu satu benda yang besar bagi orang lain. Betul. So bersyukurlah klase-klase kayangan ni. Itulah kadang-kadang orang yang kayangan ni tak nampak marhain orang cakap kan. Yang sebuku roti pun dah boleh membuatkan air mata itu mengalir. Betul. Tapi teacher ada call tadi sendiri Yes, kan? saya sini ada berhubung dengan Ibu Wan Maimunah. Dia Menangis sendiri, tak? Nangis. Itulah tangisan air mata Wan Antara Maimunah. kata-kata yang dia bagikan. Ikin, kita kena tengok video tu kalau Ikin nak tahu. Kena tengok kan. Jangan pandang macam tu Ikin. So aku nak perlu tisu ke sebelum tengok? Perlu tisu. Tak payah tisu. Tak payahlah. Kita tengok ya. Tadi kecil pun dah tunjuk. Kita cuba selami cerita Selami atau kisah dari Wan dalam Maimunah. hati Wan Maimunah. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Orang yang menyediakan sumbangan-sumbangan yang macam tu betul-betul lumus. Cuma orang tak nampak. Sama juga macam polis, askar. Takkan setiap orang yang dia hantar dia nak beritahu semua orang. Bersangka baiklah. Bersangka baiklah. Memang ibu betul sedih sangat. Ibu, bagi ibu doa yang terbaik. Setiap yang baik akan dibalas dengan baik. InsyaAllah. Bukan kata yang bagi sumbangan, yang mendoakan, yang bercakap yang baik tu pun walaupun bukan depan ibu. Sehingga ada juga yang nak bagi, ibu kata tak apalah, cubalah bagi dengan orang yang lebih memerlukan. Alhamdulillah. Cuma malam, daripada malam tu, petang tu ibu dah dapat orang-orang mesej takkan seniman berdiam-diri. Di situ yang ibu jadi down sangat sebab ibu kata, ya Allah, seniman lah yang ibu terima bantuan dari seniman lah yang mula-mula sekali. Tapi pasal orang tak tahu. Ibu tak marah dia. Ibu tahu sebab dia sayangkan ibu. Jadi seolah macam seniman berdiam diri. Tidak. Seniman tidak berdiam diri. Takkanlah setiap orang yang dia hantar dia nak beritahu, nak cakap dengan semua orang. Apa rasa kita kalau kita duduk di situ? Kita fikir gitu je. Apa rasa diri kita kalau kita beri sumbangan tapi orang cemooh kita? Tak apalah. Hanya Allah je yang tahu. Orang tak nampak betapa betul rumusnya macam mana Zaidi nak dapatkan sumbangan-sumbangan beras, minyak, tepung, gula. Ibu tahu orang yang cakap gitu. Sebab orang sayang ibu. Betul. Orang ambil berat pasti ibu. Ya, orang ambil berat. Tapi ibu taklah marah. Tapi ibu minta, ibu merayu, janganlah berburuk sangka. Kita dengar pun sedih ya. Korang sini dengar kan explanation Ibu Wan Maimunah. Itulah penjelasan ibu tentang situasi apa yang berlaku, kenapa terlalu sebab, kenapa, and then ibu sini ada jelaskan siap ada orang yang macam mempersoalkan kenapa nangis sampai begitu sekali. Semuanya ada sebab. Semua terjadi ada punca dan asbab yang tertentu. Macam ibu sini dia sini ada explain, ini bukan kali pertama dia dapat sumbangan. Dah dapat dah sebelum ini. Antara yang pertama bagi sumbangan ialah Persatuan Seniman daripada Zaidi sendiri. Dia antara yang pertama bagi sumbangan ibu. Cuma sumbangan daripada Ustaz Sheikh Muhammad ni membuatkan dia rasa hiba. Ustaz sanggup datang daripada jauh walaupun sekadar sebuku roti dan sekapit beras yang seperti yang kita tengok. Tapi banyak lagi cerita dia kita boleh dengar. Yes, sebenarnya panjang lagi cerita dia. Kita akan siarkan esok di portal kita, di YouTube kita. So boleh check out esok sebab tadi hanyalah separuh daripada temu ramah kita. Jentik sekali je. Yes, jentik sekali. Esok berkali kita jentik dah. Tengok betapa sedih yang interview tadi. Tapi itulah kan, sebelum ni tengok dia dalam TV menangis, kita rasa sedih. Hari ni tengok betul-betul tangisan dia. Yes. Ada satu ayat ibu apa tadi. Dia? Ibu ni memang dikurniakan air mata oleh Allah. Kalau ada switch nak tutup, ibu dah tutup. Maknanya hati dia memang dia cepat cepat tersentuh. Cakap Rami ada juga ke anugerah tu? Anugerah lain lah yang akan datang. Belum lagi. Anugerah air mata tak ada. Mungkin sampai satu tahap nanti dia dah start lah kot drama air mata. Orang cakap kan. Tapi sebenarnya
okey lah. Tiba apa yang okey? Aku pun boleh jadi. Aku tiba-tiba okey. Okey kecil. Tak nak share lagi ke pasal Wan Maimunah, mungkin Ada ke penonton dah lama komen-komen rindu ke? kat dia. Kalau share semua, esok siapa nak tengok? Alah, kau share lah sikit supaya dia orang tahu. Tak lah, okey sebenarnya Cuba baca komen-komen lah. Biar dia nak share tu. Okey, dia okey, komen. macam tadi saya sebut tak pasal sakit. Ibu Wan Maimunah menjelaskan sebenarnya dia tak sakit seperti yang dijangka, sebab orang tengok keadaan macam itu mungkin ibu ni sakit ke? Teruk sangat ke? Apa yang ibu cakap, kesihatannya baik-baik sahaja, tiada yang teruk ataupun tiada yang anda perlu risaukan. Dia cuma sebab apabila macam saya cakap tadi, anak-anak dia dalam industri seni masih ingatkan dia, masih mendoakan dia. Siapa tak ingat Wan Maimunah Ya, kan? betul. Ratu air mata. Tapi kan aku tengok macam PKP ni macam membuka peluang lah untuk Betul. orang. Membuka rezeki sebenarnya, pintu rezeki. Yang sebelum ni terlupa kat mana nak bagi beras, nak bagi sebuku roti. Hari ni dia orang menggunakan peluang tu. Betul tak? Berkasih Betul. rezeki. Yang memberi itu pula sebenarnya saham akhirat. Betul tu. Mungkin Ijat boleh mengulas sikit dari sudut bukanlah agama sangat, dari sudut orang kata apa? Sumbangan. Bermurah hati, sumbangan. Apa kalau tengok dekat Amstar sendiri pun banyak sebenarnya kita buat berita pasal orang tu bagi sumbangan tu, orang ni bagi sumbangan ni. Kalau kita lihat dalam minggu lepas ada satu keluarga yang mengusahakan kilang ayam di Johor ni bagi 1,000 ekor ayam untuk 10 kampung di Johor. 1,000 ekor tu. Itu sumbangan yang tu. Kalau tengok yang lain pula ada yang orang kita pergi bagi bantuan dekat pekerja Bangladesh. Ialah sebab dia orang kat sini jauh dari negara dia, tak ada siapa nak bantu. Dia nak apply bantuan prihatin pun dia bukan rakyat Malaysia. So orang kita pergi bagi beras, bagi roti, bagi ikan semua. So kita boleh tengoklah kat sini betapa pemurahnya orang kita. Itu cerita pasal orang bagi bantuan. Tapi kita terlupa yang student-student kita yang tinggal dekat college ni ada kata sampai stres ni. Nak balik, nak jumpa family. Kau bayangkan kena duduk dekat duduk dekat college. Kita tolong baca. Kenapa teruk sangat ke hostelnya? Duduk dekat college. Okey, saya bacakan. Tolong baca. Tunggu ada pelajar IPT bunuh diri. Astaghfirullahalazim. Terlepas pula. Okey, astaghfirullahalazim datang balik. Tunggu ada pelajar IPT bunuh diri kemurungan baru nak bagi balik ke? Cubalah kurung diri sendiri tanpa sesiapa dalam satu bilik. Tanpa TV, hanya makanan, bantuan dan handphone. Bersyukurlah dia ada handphone. Cuba kau di lockdown 10 tahun lepas, 15 tahun lepas dengan handphone 3 sekupang tu. Apa yang akan jadi agaknya? Nak tengok apa? At least ada handphone ni kau boleh buka YouTube, boleh tengok Netflix. Gara-gara tweet ni lah yang orang start cakap student stress. Sebab duduk dekat college. Lepas tu dia orang pula beri tekanan lagi bila dia cakap student ni lembek. Kan tak tahan baru lockdown pula. Baru Perintah kawalan pergerakan dah lembek macam ni. Macam mana kalau kita nak berperang di medan juang? Medan juang. Medan juang. Macam Ijat sendiri pernah melalui antara kita semua Ijat lah paling baru kan, pernah melalui fasa Tapi student. dia tak pernah lah kena melalui situasi Tak, sekarang dia pernah menjadi student. Macam kita dah terlalu lama tak kongsi pengalaman. Tak baik, aku baru tahun lepas tapi Macam belajar. Ijat, macam mana pernah tak? Bukanlah masa PKP mungkin ada momen yang terpaksa kena study, kena stay dekat college lama. Of course lah kita rasa terkurung sebab dia duduk dekat situ tak boleh keluar pergi mana-mana kan. Tapi kita kena faham juga situasi semasa. Kalau kita balik kampung pun tak boleh keluar ke mana-mana juga. Lepas tu kalau kita balik ni nak balik maksudnya naik bas ke apa ke, kita dalam kumpulan ramai-ramai bawa pula penyakit ke kampung. Mak ayah kita yang umur 50 ke atas tu lagi berisiko nak dijangkiti. Jadi seelok-eloknya duduk je lah dekat hostel sebab orang pun bagi bantuan. Makan 3 kali sehari, lepas tu ada makanan ringan lagi, nak order boleh order, so tak ada masalah sebenarnya. Mungkin adik yang sunyi tu boleh contact Karami kalau nak, mungkin kalau sunyi sangat, luar perasaan dan sebagainya. Boleh ke Karami? Boleh, tak ada masalah, mesej je. Tapi dah halang kau cakap pasal luahan perasaan. Kita nak baca lu tweet-tweet netizen mengenai isu ni. Ikin boleh tolong baca sebab mata saya tak nampak. Ikin tak nampak, biasa bacakan. Betul, Ikin nampak? Nampak ke tak? Nampak sini. Okey, Ikin baca. Tengok suara dia bingit. Pelajar IPT lembek nak bunuh diri sebab tak balik. Wang, kau bolehlah sedap kata mereka yang terkandas di you macam tu. Sebab kau dah sempat balik, dah peluk mak ayah sendiri. Mereka cuba letak diri sendiri kat tempat mereka. Apa agaknya yang kau rasa? How's their life? Apa pendapat korang kalau daripada tweet tu sendiri sebenarnya? Dia kata pelajar Malaysia lembek. Dia sebenarnya bukan lembek lah. Masa tu dulu pun jenis cengeng lah. Bukan jenis homesick. Sejenis yang homesick. Sejenis yang kena balik juga setiap minggu. Oh, so, lembek lah tu. Bukan lembek, mungkin ngada-ngada. Definisi cengeng. Bukan.
kan? Habis apa ayat yang sesuai untuk pelajar macam tu? Rindu. Tak ada maknanya rindu. Di zaman-zaman kala-kala ini nak rindu. Adalah mungkin yelah sebab orang, bila dia tengok kawan dia sempat balik, mungkin dia ada rasa macam tak adalah macam oh yang lain sempat balik, aku tiba-tiba stuck dekat dalam. Tapi kebanyakannya yang tak boleh balik tu student Sabah Sarawak yang Semenanjung yang sempat balik. Tapi ada juga yang share, dia kata dia dah balik sebelum PKP dan sekarang ni tak boleh balik ke kampus. Dia kata bosan duduk kat rumah. Tak tahu nak buat apa. Sekarang apa yang korang nak? Rasa bersalah habiskan beras mak dia. Tak tahulah apa yang dia nak sebenarnya. Kita kira rindu lah. Kita tengok apa pula kata netizen kedua. Okey, ni tak nampak kecil. Okey, masalah student tak balik kampung lagi besar dari masalah pekerja yang terpaksa cuti ni tak balik kampung. Ha. Geram aku. Nak cakap tak duduk tempat diorang lagi konon. Meh duduk tempat orang kerja yang terpaksa cuti dan duduk rumah sewa. Tengok boleh hidup ke tak. Okey, sebenarnya saya agak bersetuju dengan statement ini. Ini pendapat peribadi sebab apa? Mungkin ada golongan-golongan pekerja yang sebenarnya tak boleh bekerja, tak dapat duit kerana mungkin gaji harian. Dan yang jenis duduk rumah sewa, mungkin ada anak bini, bila tak kerja tak ada duit. Bila tak ada duit nak bayar rumah sewa macam mana? Bila tak ada rumah sewa kena halau. Kau nak halau gimana? Betul. Itulah situasi yang sebenarnya student tu kena ambil kira. Yalah. Dan student tu pun kena tengok ada kalau dia rasa dia dah tertekan, terkesan, banyak lagi orang yang lagi teruk. Ada seorang lelaki ni dia share dekat Twitter lah, dia kata dia kerja di tengah laut. So bila masa ada macam ribut, angin monsun, dia tak boleh balik. Keluarga mak dia sendiri mati dan tak boleh balik. Yang ni kau duduk kampus, mak kau dekat kampung, mak kau sihat je sebenarnya. So macam tak ada apa sangatlah nak dibandingkan dengan orang lain punya situasi yang lagi teruk. Tapi sebenarnya semua orang ada masing-masing masalah sendiri. Masalah, diorang punya struggle. Semua orang lah. Bukan kita nampak macam contoh macam Kerami pun nampak macam tenang. Mungkin dia ada di sebalik tu, dia ada masalah lain. Kecil nampak tenang, nampak ceria macam ni, mungkin ada masalah lain. Tapi kita tak tahu. So, Ikan ada masalah? Ada. Masalah ada dengan juga. apa? Masalah. Tak jadi tunang tu. Sepatutnya aku Alah, tunang itu tak minggu penting ni. sangat. Kita tengok tweet ketiga. Oh, patut minggu ni ke bertunang? Yes. Alah siap. Tweet ketiga Ijat mungkin boleh baca. Mungkin boleh besarkan sikit sebab kita Okey, tak apa, saya baca. Kenapa saudara tak letakkan diri sebagai manusia yang berakal dan memikirkan kepentingan bersama berbanding diri sendiri? Tidak mati seseorang itu jika berjauhan. Semua ada asbab yang terpaksa dilalui, bukan sahaja pelajar, malah semua pihak. Apa komen Ijat mengenai isu Tapi sebenarnya kalau kita tengok balik first tweet yang sebut pasal bunuh diri tu pun, kita tak boleh ambil ringan benda ni. Memang ada setengah orang tu yang betul-betul tertekan, depress dan sebagainya. Jadi kita kalau ada keluarga ke dekat universiti yang terkandas tu, trylah selalu call ke, jangan bagi dia bosan. Dan kalau kita student sendiri pun, cuba banyakkan aktiviti yang positif, cuba cari inilah orang kata alternatif. Saya faham, bosan tu sebenarnya kerajaan ada menyediakan talian internet tu semua. bukan. Ada sediakan hotline untuk mereka yang tertekan akibat COVID-19 itu sendiri. Dan saya lupalah apa dia. And then buat mereka yang mungkin rasa stres nak bunuh diri sebagainya, sebenarnya ada talian Befrienders yang untuk PKP membantu. pun dah memang ada. Yes, bolehlah cuba hubungi sebab kita faham masing-masing ada masalah. Pengarah kesihatan pun cakap ada juga orang yang call kan. Yes, betul. Ada ramai orang tertekan, bukan kita sahaja. Next week apa Kini pula? Musa, bacalah korang. Jangan selfish, tak mati pun kalau stay at college tu lama-lama. Fikirkan juga nasib orang lain yang menderita kena positif COVID-19. Betul juga. Betul lah. Orang yalah, bersyukur kita sihat Sebab duduk yang dekat pesakit kampus. tu lagilah kena duduk macam hospital. tak ada apa kipas, duduk Tapi kita keadaan mana panas. tahu kalau dia duduk dekat college tu dengan seorang-seorang, kalau aku stres juga. Tapi at least Ada apa? itulah. TV pun tak ada. Tak bersyukurlah daripada kau sakit, itu je. Betul. Itu je. Kita Yang dalam penting kita keadaan sihat duduk dekat college. Izzat rasa macam tu. Itulah konsep bersyukur yang kecil bagi tahu tadi. Tapi bila kelas batal semua kau seronok tidur dekat bilik. Ini bila ni tak ada apa kau tak seronok. Okey, kalau macam tu duduk bosan. Kalau yang kena bekerja pula macam korang ni okey ke? Macam kecil lah, kecil macam kita at least kita Rabu je kita taufik macam kecil. Dia konsep cari makan. So ikut je lah. Bersyukurlah ramai lagi orang tak ada kerja kat luar tu. Alhamdulillah. Ada increment kan? Okay, next week. Hello. Macam biasa. Yang merantau cari rezeki ni, kalau kau tak fikir pula dengan budak you je ke tak boleh balik, apa dia kata ni?
Macam Yang terpotong. merantau cari rezeki ni kau tak fikir pula. Ingat budak you je ke tak boleh balik kampung jumpa mak ayah. Semua orang pun terkesan lah. Sedapnya kau berkata-kata. Yes, nampak nampak tu? tu? Poinnya yang betul. Nampak tak abang-abang dah marah? Mereka ni semestinya dah melalui zaman college, zaman duduk hostel tapi mungkin tak sama situasi. Tapi cubalah kita bertolak ansur. Mudah je. Itulah. Ada lagi? Okey, Ada. maaf ada telefon. Setiap hari boleh melayari internet, medsos dan video call ibu bapa. Medsos. Adik perempuan saya di Mesir boleh jadi contoh yang baik. Pelajar FPT Malaysia perlu fikiran matang dan dewasa ketika krisis, terutama bagi yang beragama. Unit kaunseling FPT perlu berikan bantuan tapi mereka tak suka. Unit kaunseling yang FPT mereka lebih suka melontarkan masalah di laman sosial. Oh, tertekan di laman sosial. Dia berkongsi rasa. Dia macam diary, Twitter, diary. Jadi Dekat Facebook banyak komen katanya kan? banyak Kat Facebook komen banyak katanya. Okey. pasal isu Ini ni. sebenarnya ini isu pasal artis. Boleh kita baca ke? Boleh. Saya minta Baca, kebenaran. baca. Okey. Komen daripada Tadi Firdaus buat ni Johan, tak top fan kita. Artis-artis yang patut diberikan bantuan patut diutamakan. Kepada yang veteran kita ni ada juga yang memerlukan, so mana-mana yang rasa diri tu kayangan tu, bantu-bantulah orang yang susah dan memerlukan ni. Betul. Nak buat puasa, buatlah amal jariah sedikit. Yes. Pening ayat abang ni tapi tak apalah, saya cuba fahamkan. Tapi memang betul lah sebenarnya kebosanan ni adalah subjektif. How you tackle overcome that problem actually lah. Orang katakan sebenarnya kita boleh buat macam-macam aktiviti. Antaranya bermain batu seremban contohnya. Tak adalah macam tu. Kita tengok apa antara aktiviti-aktiviti mahasiswa kita. Yes. Tu dia main-main Uno. Cantik bilik pink kan laki Boleh melayari internet. Boleh tengok Netflix kat laptop tu. Ya, kita boleh betul. main internet. Banyak cerita tak habis nak tengok. Kita nampak boleh ni? juga belajar bersama-sama Rakan sebaya. bersama rakan sebaya. Itu dapat result ke? Buat kempen online, spread awareness. Dapat result. Aku ingatkan lepas dah bermain Thank sama. you PM, nampaknya berterima kasih. Tak ingatkan lepas belajar sama, main sama dapat result cemerlang. Kempen kesedaran. Dia Okey, ulang lagi. Ada lagi gambar tak? Okey, itu sahaja. Macam mana? Itu dapat result. Tadi pun tak. Kan? Tadi baru dengar. UPSR Cerita pasal periksa-periksa ni. Apa yang dibatalkan ni? Cuba explain sikit. UPSR, PTT dibatalkan lah. Pasal kalau yang penting macam SPM, STPM yang level lagi tinggi tu, nanti bila PKP dah habis, diorang akan start bersekolah balik lah dan peperiksaan yang penting saja akan Tapi katanya tahun depan betul. Kesiannya weh. Bermakna contohnya UPSR ambil di umur 12 tahun, tahun depan kena ambil di umur 13 tahun. Tak perlu ambil. Gimana terus tak ada? Yang SPM saja, SPM yang STPM kan yang kena tahun depan. Dengan Cuba STAM bayangkan, sekali. kita ni dah set kepala otak dah. Umur 17 aku dah ambil SPM. Tahun depan aku nak fokus dengan college. Tiba-tiba tahun depan aku Mungkin ambil. sebutan lain. Umur 17 habis PKP, tak habis SPM. Tak, mungkin dia habis bulan 1, dia jawab tu, dia check tu mungkin bulan 3 keluar juga. Cuma dia cikgu lah yang kena cepat sikit kod kerja tu kan. Benda tu semua belum orang kata dikonfirmkan apa-apa. Boleh Orang finalize. boleh Itulah kita harap dekat kalau TV. COVID-19 ni berakhir segera, mungkin boleh dikembalikan semula exam tu. Kalau habis cepat kan, mana tahu. Boleh, tak ada Keadaan juga. masalah rasanya kan. Okey, apa-apa pun kita nak cerita mengenai rumusan kita pada hari ni. Pakcik Ikin, mungkin boleh share sikit apa Ikin punya pendapat mengenai isu ni. Yang paling penting isu pasal kluster kayangan ni, apa-apa pun korang kena beri kerjasama kat frontline kita yang penat lelah bekerja daripada siang sampai malam. So, berilah kerjasama yang betul. Jangan banyak kerana, jangan nak komplain itu ini. Sebab kerajaan pun dah sediakan macam-macam dah untuk korang. So, beri kerjasama saja. Okey, kecil sedikit saja, jangan panjang sangat. Bersyukurlah, itu sahaja. Cuma kita nak cakap terima kasih kepada penaja burger kita hari ni. Sedap. Apa nama burger dia? Saya nak ambil satu siap sebelum korang ambil. Burger Boy. Burger Boy. Burger Boy. Tersedap di alam Terima semesta. kasih. Burger. Terima kasih Burger Boy. So you tak boleh makan you girl. Boy saja. Thank you so much. Next week taja lagi ya. Dan body mist. Macam Yes. susah nak mandi kan mungkin PKP ni. Selepas mandi, spray selepas je. mandi lah sebenarnya. Selepas mandi. spray. Oh, sebelum mandi tak boleh. Kan selepas mandi and sesuai untuk semua jenis kulit. Lelaki wanita. RM39 sahaja. Kini kita nak bagi tau dekat kita punya pembaca yang bertuah. Yes. Siapa komen paling banyak, paling banyak share, kita bagi. Betul-betul bau cair ya. Okey Ijat, mengenai pesakit, doktor semua, apa yang boleh dirumuskan pada perbincangan ilmiah kita hari ini? Kena berterima kasihlah dekat frontliner yang nak bantu kita. Itu saja. Dan bantu diri kita sendiri untuk memutuskan rantaian COVID-19.
Macam berita kan? Ini jalan TV Suka nampak. Apa-apa pun sebenarnya ini semua orang kata kerjasama kita lah. Kan macam mana kita membantu tak lama pun proses ni untuk kita putuskan rantaian COVID-19. Kita jumpa lagi minggu hadapan dalam M-Star Plus Live. Ada orang menyanyi Kita nak dengar lah ni, artis kita dah menunggu ni, Zack Zakwan. So, jumpa lagi minggu hadapan. Stay safe, stay home, lepak rumah, baca M-Star. Jumpa lagi. Bye. Assalamualaikum. Ku hamparkan rasa dan kasihku ini, telah ku baitkan kata dan pujuk rayuku. Ku berikan semua cinta dan harapanku. Ku lakukan semuanya demi cinta kita. Kau hancurkan semuanya, kau musnahkan segalanya. Kau biarkan menjadi telah ku baitkan kata dan pujuk rayuku. Ku berikan semua cinta dan harapanku. Ku lakukan semuanya demi cinta kita. Kau hancurkan semuanya, kau musnahkan segalanya, lalu terbiar dan menjadi kenangan. Ku berikan semua cinta dan harapanku. Ku lakukan semuanya demi cinta kita. Ku berikan semua cinta dan harapanku. Ku lakukan semuanya demi cinta kita. Kau hancurkan semuanya, kau musnahkan segalanya, lalu terbiar menjadi kenangan. Tergama kau membiarku ditangisi lagi, sehingga kau merelakan perpisahan ini. Sebaiknya ku terima atas apapun caranya, lalu ku sisipkan